recording dan anda boleh lihat semula nanti di YouTube channel saya untuk belajar baliklah apa yang kamu belajar pada hari ini. Sebenarnya kita tak mula lagi untuk topik 1. Saya hanya untuk menerangkan berkenaan dengan pengenalan kursus, taksiran kursus sahaja. Okey, kamu daripada DAT 5 Section 2. Betul tak? So hari ni saya nak kamu cek jadual masing-masing supaya tidak clash dengan jadual madam. Okay, kalau jadual madam kita akan berjumpa seminggu 2 kali. Okay, Isnin pada pukul 2 hingga 3 petang. Dan pada hari Rabu 3 hingga 5 petang. Sama tak dengan jadual kamu? Sila respon. Sama. Sama ya? Okay. Okay, jangan ada yang clash jadual ya. Okay. Alright, seterusnya kita akan tengok paparan yang akan Madam share slide ini. Okay, nampak tak skrin hadapan anda? Nampak tak berapa yang kamu nampak dalam di skrin tu? Apa yang ada di Nampak skrin? Cuba baca. kalimat pengenalan kelas. Okay, bagus. Okay, taklimat pengenalan kelas. Okay, Biasa. itu adalah nama saya. Okay, bila kamu buat assignment, pastikan nama saya, nama yang betul. Okay. Boleh. So bila saya kita kuliah atas talian, surat-surat amaran dan apps online learning yang kelas saya. Okay. So ini adalah profil diri. Nama saya Puan Fatin Izzati binti Muhammad Tahir. Boleh panggil Madam Fatin Izzati. Okay. Berasal daripada Johor Darul Takzim. Selama 7 tahun. Sebelum ini saya mengajar di Politeknik Muka Sarawak. Ada kawan tak di Politeknik Muka? Ada? Ada, madam. Ada. Okay. Ada. Saya mengajar di Politeknik Muka daripada tahun 2013 hingga tahun 2019. Disember 2019. Dan saya baru saja berpindah ke Politeknik Kuching pada bulan Januari yang lepas. Okay, sudah berkahwin. Saya merupakan seorang student juga, sama seperti kamu. Part-time student di Faculty of Education, Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay. Okay, email saya adalah seperti yang tertera di skrin anda, fatinizati3503@gmail.com. Nombor telefon saya, so sekiranya anda ada apa-apa kemusykilan berkenaan dengan assignment, berkenaan dengan kehadiran ke kelas ke dan sebagainya yang anda ingin tanya kepada saya, so boleh WhatsApp saya di nombor yang tertera di skrin anda, 010-843-0917. Okay. Alright, seterusnya awal tadi dah settle, dah clear, tak ada yang clash. Kelas atas talian. Yang pertama sekali anda perlu mutekan mikrofon anda bercakap. Okay, supaya tidak ada bunyi-bunyi di background anda. Contohnya orang tengah memasak ke, kan, bunyi adik nangis ke, kan, bunyi apa, tiba-tiba lori kat tepi jalan ke apa ke, okay. So mutekan sahaja mikrofon tersebut. Bila saya minta kamu respon, baru kamu onkan balik mikrofon tersebut. Okay. Seterusnya sila bersedia dengan pen dan nota untuk mencatat, ataupun anda boleh menggunakan telefon masing-masing, kan canggih kan telefon masing-masing. Boleh snap sahaja gambar ataupun boleh screenshot sahaja. Okay, seterusnya webcam. Okay, sila buka webcam, onkan webcam sekiranya saya bertanya kepada anda untuk saya lihat wajah anda yang kacak-kacak tu. Okay, yang cantik-cantik tu. Okay, so onkan webcam anda. Seterusnya sila respon. Saya nak respon supaya
kita punya kelas ni lebih meriah lah. Seterusnya, sekiranya anda terkeluar daripada kelas ini, anda boleh masuk balik menggunakan link yang sama. Okey, anda boleh masuk balik menggunakan link yang sama. Contoh kalau line tak berapa kuat, anda boleh masuk balik menggunakan link yang sama. Dan juga tidak perlu risau kerana session ini akan direkod. Seterusnya rakaman. Setiap session live saya akan record dan kamu boleh tengok balik sekiranya ada kemusykilan. Dan share, ada button share screen anda, jangan tekan button tersebut semasa live kelas saya. Dengan kehadiran kelas, sama juga seperti kelas face to face, kita juga pakai cara yang sama. Okey, anda akan dikenakan surat amaran pertama sekiranya hadir ke dalam kelas online secara synchronous ataupun unsynchronous. Kelas ada dua cara. Sama ada saya akan menggunakan, bila saya kata live class ataupun online class, saya akan menggunakan Webex. Maksudnya itu adalah synchronous, in real time. Okay, saya membuat kelas real time. Manakala kelas 1 jam saya akan buat secara unsynchronous. Okay, masih lagi dalam real time, kita tidak berlaku secara live. Okay, so 5 jam. Surat amaran akhir 7 jam. Sebab 10 jam ke atas dan anda boleh gagal subjek ini sekiranya sekiranya ketidakhadiran anda kurang daripada 80%. Setakat ni ada soalan tak? Tak ada. Setakat ni ada soalan tak? Ada, faham Dah, madam. Okey, siapa ada soalan tulis saja dekat ruangan chat tersebut, nanti madam akan baca. Siapa yang mahu Baik, madam. bertanya? Alright, madam. Okay, apps online class yang saya gunakan adalah, yang pertama, medium paling utama adalah WhatsApp group. Okay, so semua yang mengikuti kelas madam perlu berada dalam WhatsApp group tersebut kerana itu adalah medium utama untuk kita berhubung. Okay, yang kedua adalah Webex. Webex ini saya gunakan hanya untuk kelas 2 jam sahaja. Maksudnya kelas pada hari ini sahaja yang kita akan gunakan Webex. Okey, 3 hingga 5 petang. Seterusnya saya akan menggunakan Google Classroom yang mana yang kamu dah login dan add dan download dalam Play Store masing-masing dan ada dalam smartphone ataupun tablet masing-masing. So saya akan menggunakan medium tersebut untuk mengupload nota, mengupload slide, mengupload garis panduan, menghantar assignment. Semua saya akan gunakan dalam Google Classroom tersebut. Okey. Dan seterusnya YouTube. Okey, segala live session yang saya record, saya akan letakkan dia di YouTube channel untuk kamu lihat semula pengajaran-pengajaran saya. Okey. Sekiranya kalau ada quiz ke apa ke, kamu boleh tengok balik sesi-sesi pengajaran yang lepas. Okey, untuk kamu belajar semulalah kalau kamu terlepas sesi-sesi live yang sebelum ini. Okey. Itu secara ringkasnya. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi ke letak slide di hadapan skrin anda. Jelas tak? Okey, nampak Pengenalan kursus dan panduan pentaksiran. Okay, so saya akan terangkan berkenaan dengan sinopsis kursus. Apakah yang akan kita belajar dalam kursus ini? Apakah dia course learning outcome? Okay, dan juga kandungan kursus dan juga apakah dia pentaksiran ataupun assignment yang perlu kamu buat untuk pemarkahan. Okay, pergi kepada sinopsis kursus ini. So, kursus ini adalah kursus komunikasi dan penyiaran Islam. Kod kursus pastikan betul yang anda daftar dalam iDaftar SPMP. Kod dia adalah DUA 6022, Komunikasi dan Penyiaran Islam. DUA 6022, Komunikasi dan Penyiaran Islam. So, subjek ini dia memfokuskan kepada penguasaan konsep, kemahiran komunikasi dan penyiaran Islam bagi meningkatkan kefahaman pelajar secara holistik terhadap kursus ini. Okey, walaupun kursus ini pelajar non-Muslim dan Muslim, kita tidak mengajar secara khusus berkenaan dengan
penyiaran Islam. Kita ngajar secara general apakah dia komunikasi dan penyiaran. What is communication and broadcasting? Okay, yang perlu kamu tahu. Walaupun kamu ini adalah daripada accountancy, okay, kita juga perlu ada sedikit ilmu berkenaan dengan bidang-bidang yang lain. Okay, terutamanya communication and broadcasting. Okay, supaya ia menjadi satu added value ataupun added knowledge yang dapat menambahkan lagi pengetahuan kita. Okay. Outcome, so di akhir pembelajaran, pelajar akan mendapat 3 CLO ini. Yang pertama adalah konsep, bentuk, komunikasi dan hubungannya dalam Islam. CLO 2 menunjukkan kemahiran pengurusan komunikasi dalam bidang penyiaran Islam. Menghubung kaitkan isu-isu semasa dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Okay. So bila kelas online ni dia agak susah sikit lah sebab madam biasanya akan buat aktiviti yang mana kalau kelas face to face rasa lebih mudah untuk kita buat aktiviti tersebut. Okay, so itu adalah kekangan dan cabarannya bila buat pembelajaran secara atas talian ni. Okay, kamu juga susah nak berbincang dan sebagainya. So saya rasa kalau kamu nak berbincang, kamu boleh menggunakan, so bila saya akan bagi assignment, kamu nak berbincang dengan kawan-kawan kamu yang lain, kamu boleh menggunakan medium seperti WhatsApp video call WhatsApp kan dia boleh 8 orang kan. So kamu boleh berbincang dalam tu 8 orang. Okay, berbincang secara live lah, lebih senang. Ataupun kamu juga boleh menggunakan Google Meet, lebih mudah lah. Okay, boleh berbincang 8 orang masuk sekali dalam seperti mana yang kita buat live ni. Kamu buatlah satu link yang boleh kawan-kawan kamu masuk dan bincanglah dalam tu. Okay, assignment supaya lebih mudah lah daripada kamu berbincang secara WhatsApp, typing macam tu kan susah sikit nak faham. Okay. Okay, dalam subjek ni hanya ada 3 topik sahaja. Cuma dia ada sub-sub topik yang banyak. Yang mana topik 1 kita akan belajar berkenaan dengan konsep komunikasi, menerangkan konsep komunikasi dan bentuk-bentuk komunikasi. Pada topik 2 kita akan belajar berkenaan dengan konsep penyiaran, apakah itu garis panduan penyiaran, bentuk-bentuk penyiaran, peranan penyiaran Islam dan menunjukkan penyiaran Islam sebagai medium dakwah. Okey, pada topik yang ketiga, kita akan belajar berkenaan dengan konsep hubungan sesama manusia dan membincangkan isu-isu kontemporari. Okey, so setiap penilaian berterusan ada kaitannya dengan setiap topik-topik yang dipelajari. Okey. Timeline topik, yang ini saya akan masukkan semua dalam Google Classroom lah supaya kamu sendiri. Okey, berkenaan dengan timeline tersebut. Okey, penilaian berterusan, assignment, permarkahan, assignment. Seperti di skrin masing-masing, ini adalah pembahagian markah. Okey, bagi subjek ini, bagi kursus ini. Yang mana 20 markah, yang pertama 20%, kuis 1 yang berkaitan dengan topik 1 dan juga kuis 2 yang berkaitan dengan topik 3. Okay, ni boleh kamu snap ataupun boleh kamu screenshot lah untuk simpanan 30% datangnya daripada e-folio. Okay, e-folio berkaitan dengan topik 3. Okay, 30% lagi adalah projek. Projek berkaitan dengan topik 2 dan juga pembentangan. Pembentangan berkaitan dengan topik 2. So, projek dan pembentangan tu ada kaitan antara satu sama lain. Okay, contohnya apa yang kamu buat projek, itulah yang akan kamu bentangkan. Okay, so assignment secara individu hanyalah untuk kuis sahaja. Okay, kuis akan dijawab secara individu. Manakala bagi e-folio, projek dan pembentangan cara group assignment. Okay, so madam check tadi kelas kamu ada 32 orang So kamu bolehlah berbincang dengan kawan-kawan. Okay, pilih ahli kumpulan masing-masing. So madam tak akan pilih. Kamu boleh pilih sendiri siapa ahli kumpulan kamu. Satu grup 4 ataupun 5 ahli kumpulan. Boleh tak? Madam. Boleh. Boleh.
Okay, satu Madam. grup 4 Boleh, ataupun 5 madam. orang ya. Okay. So kamu bincang dengan kawan-kawan, pilih ahli grup masing-masing dan tuliskan nama, senarai nama ahli grup dan juga nombor matrik di status Google Classroom. Okay. Lepas ni kau boleh tulislah. Dah berbincang, dah decide 4 ataupun 5 orang satu kumpulan. And then kamu tuliskan senarai nama ahli kumpulan beserta dengan nombor pendaftaran masing-masing di status Google Classroom. Okay. Dan juga sila tuliskan nama kumpulan kamu. Okay. Kumpulan, contoh kumpulan ABC. Tulis kumpulan ABC. Senang. Madam nak panggil. Okay. Kumpulan pertama, kumpulan ABC. Buat pembentangan. Okay. Senang. Saya tak payahlah madam nak panggil ahli kumpulan tu seorang-seorang. So, madam panggil nama kumpulannya. Terus buat pembentangan. Okay. So tugasan kamu adalah nama kumpulan dan senarai ahli kumpulan beserta dengan nombor pendaftaran masing-masing dan tulis dalam Google Classroom selepas ini. Okay. Alright. Saja untuk pengenalan kursus. So kita bersambung dengan 3. Setakat ni ada soalan tak? Ke madam laju sangat? So tengok ada tak apa-apa di bahagian chat room. Sorry. Screen sharing. Stop sharing sekejap. Okay. Okay, tak ada apa-apa soalan lagi. Kalau ada apa-apa lagi soalan boleh tulis dekat situ. Nanti madam akan baca. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kita pentaksiran UA nombor 2 penyiaran Islam. Okay, nampak tak slide di skrin anda? Ada? Ada tak ada? Nampak tak? Ada Okay. Ada. Alright. Akan terangkan sedikit berkenaan dengan apa yang kamu perlu buat untuk assignment ini. Okay, pembahagian tadi madam dah terangkan. Okay, ini adalah timeline bagi pentaksiran berterusan. Ini adalah timeline untuk penghantaran dan assignment lain. So pada minggu pertama, minggu ni adalah minggu pertama permulaan kuliah. So madam akan terangkan berkenaan dengan kos online dan juga garis panduan penilaian bagi subjek ini. Seterusnya nanti pada minggu yang keempat, dalam tempoh masa tarikh antara tarikh 31 Ogos hingga 6 September, kita akan mula untuk menjawab kuis yang pertama. Okay, berkaitan dengan topik 1. Okay, yang ni sekiranya kita masih lagi berada di, sekiranya kamu belum lagi kembali ke Politeknik, kita akan buat secara online menggunakan apps Quizizz. Okay. Alright, pada minggu yang keempat. Minggu yang ke-12, kamu perlu menghantar tugasan e-folio. Okay, pada minggu ke-12 juga perlu menghantar tugasan projek. Okay, pembentangan projek kita akan lakukan selepas itu. Dan juga pada minggu yang terakhir, 14 dan 15, kita akan buat kuis yang kedua. Berkaitan dengan topik yang ketiga. Okay. Alright. Terusnya, okay, ini adalah garis panduan dan rubrik penilaian e-folio. Okay, so e-folio adalah berkaitan dengan e-majalah. So, seperti yang terpapar di skrin anda akan nampak 2. Okay, sila lihat mouse cursor madam ni. Nampak tak madam bulatkan isu tu? ISSW. Ini adalah satu website yang boleh kamu cari di search di Google. Dan juga Flipsnake. Okay, Flipsnake. Okay, ini kamu boleh gunakan untuk buat e-folio. Okay. Macam mana nak buat e-folio? Macam biasa, e-folio tersebut, okay, kita tengok syarat-syarat e-folio ataupun e-majalah. E-folio adalah e-majalah. Bila dikatakan e-majalah ataupun magazine, ada grafik, ada image, okay, yang menarik. Bukan sekadar tulisan semata-mata, tapi dia ada grafik yang mana yang mencantikkan lagi majalah tersebut. Okay. Menggunakan kalau nak senang menggunakan Word seperti biasa sahaja. Word seperti biasa. Cuma bila kamu dah siap, dah settle, tidak ada lagi editing, kamu perlu savekan dokumen tersebut dalam PDF daripada Words.
ke PDF, and then barulah kamu akan uploadkannya ke dalam dua website ini, Issuu ataupun Flipsnake, untuk jadikan dia e-majalah. Alright. Tajuk akan ditentukan secara okay, undian ni kita akan buat pada minggu hadapan. Okay. Menggunakan cara madam yang tersendiri. Okay. So, kamu tak boleh nak pilih lah. Kita kena adil untuk semua kumpulan buat secara undian. Okay. Luck yang mana yang mendapat undian, itulah tajuk dia. Okay. Okay. E-majalah mestilah tidak menyentuh isu-isu sensitif dengan nilai-nilai murni serta keharmonian masyarakat Malaysia. Tidak ada unsur parti politik dan sebagainya. Okay. Alright, format e-majalah. Okay, menggunakan font, size, grafik dan layout. Ya, ada soalan ke? Kalau tak ada, sila mute sekejap kamu punya mikrofon. Okay, menggunakan font, size, grafik dan gambar yang bersesuaian dengan tema, memuat naik hasil e-majalah di portal CDOS. Saya tidak menggunakan portal CDOS, saya hanya menggunakan portal Google Classroom saja. Okey, mempunyai susunan dan reka bentuk yang cantik, kemas dan kreatif. Okey, dan menggunakan aplikasi tersebut untuk menjadikan e-majalah kamu lebih cantik seperti Flip HTML5, Flip PDF Professional, Issuu dan Flipsnake. Dia akan tunjukkan. Okey, so tu kandungan e-majalah. Okey, dia mesti ada muka hadapan, logo politeknik, kod dan nama kursus, tajuk kajian, ahli kumpulan dan nombor matrik serta nama pensyarah. Penghargaan kepada ahli kumpulan dan yang siapa-siapa yang terlibat, pengenalan ringkas tajuk, objektif e-majalah. Okey, point mesti ada 5 point sekurang-kurangnya. Okay, explain sikit berkenaan dengan pembahagian tugas setiap ahli kumpulan, rumusan dan juga rujukan. Tajuk-tajuk bagi e-folio, yang mana tajuk-tajuk ini adalah berkaitan dengan yang ketiga, okay, isu-isu dan cabaran dalam komunikasi dan penyiaran. So kita ada lebih kurang 10 tajuk yang mana kita akan undi pada minggu hadapan. Okay. So ini adalah rubrik. Rubrik ni kan boleh baca sendiri nanti. Yang mana expert saya untuk dapat, kalau expectation saya untuk membolehkan saya memberi markah cemerlang. Okay. Hasilan dia mestilah kemas, menarik dan perisian komuniti yang terkini, mahir menggunakan grafik, okay, konsisten dalam penyampaian isi, sumber rujukan, menguraikan isi dengan baik, menggunakan bahasa yang jelas. Okay. Alright, contoh dia. So, Madam akan bagi contoh lah. Daripada semester sebelum ini. Nampak tak? Nampak. Nampak Nampak, Madam. Okay. So, dia ada image, grafik. Okay. Bila kita buka, Flip Builder dia macam-macam apps yang boleh buat. Tapi antara salah satu Flip Builder, Flipsnake, Issuu dan sebagainya. So, bila kita buka, dia akan jadi grafik macam ni. Okay. Tak ada dia, nampak kan? Nak kamu buat. Okay. Alright. Kita pergi kepada garis panduan dan rubrik penilaian projek. Okay. So untuk projek, sama juga group assignment, kumpulan yang sama seperti e-folio. Tukar-tukar kumpulan, menggunakan kumpulan yang sama. Okay, dalam projek kamu dikendaki untuk menghasilkan video animasi dan juga sedikit mini kajian. Okay, yang mana video animasi ni kamu boleh menggunakan apps seperti Powtoon, Bitable ataupun Video Scribe. Okay.
So tajuk dia adalah tajuk berkenaan dengan kempen-kempen. So nanti kita akan undi jugalah tajuk untuk video animasi. Okay, format video animasi dia mesti ada logo politeknik, tajuk kajian, nama ahli kumpulan dan nombor metrik. Format belakang dia mesti ada logo dan juga kredit video tersebut. Durasi video animasi maksimum 8 minit. Tidak boleh lebih 8 minit. Okay. Tapi kalau dia 5 minit, 3 minit ataupun 4 minit boleh diterima asalkan dia tidak melebihi 8 minit. Okay. Boleh menggunakan aplikasi seperti Powtoon, Beatable dan Video Scribe. Okay. So apabila siap video animasi, anda perlu uploadkan video animasi ke dalam YouTube channel masing-masing. Mana-mana ahli kumpulan sahaja, tak perlulah 5 orang tu upload ke 5 YouTube, tak boleh, tak perlu. Cuma wakil sahaja. Okay. Dan kamu dikendaki untuk berikan link tersebut kepada saya untuk saya check nanti. Okay. So mini kajian adalah berdasarkan kepada tajuk yang kamu dapat. Okay, kamu perlu buat sedikit kajian. Contohnya kamu dapat tajuk kempen perangi wabak pandemik COVID-19. Contoh. Okay, kamu pun buatlah mini kajian, buat soal selidik kepada menggunakan Google Form. Soal selidik ni kamu tak perlulah keluar cari orang untuk jawab soal selidik kamu. Kamu boleh hanya menggunakan Google Form saja. Kamu bina soal selidik daripada Google Form tersebut dan kamu sharekan kepada kawan-kawan daripada kelas-kelas yang lain untuk jawab mini kajian kamu, dan kamu perlu analysekan hasil daripada dapatan soal selidik tersebut. Okay. Contohnya apakah persepsi mereka terhadap wabak COVID-19, okay, apakah impak kepada bidang kerjaya mereka, karier mereka bila terkena wabak tersebut. Okay. So boleh buat soal selidik berdasarkan kepada tajuk kempen tersebut. Okay. So mini kajian ini hanya perlu dibangunkan ataupun dibuat menggunakan Microsoft PowerPoint sahaja. Okay, dan inilah yang akan kamu bentangkan PowerPoint ini dan juga video animasi itu. Okay. So kalau ada apa-apa soalan lagi boleh tanya, boleh tulis di ruangan chat, nanti Madam akan baca. Alright, seterusnya tangan ini akan berlaku pada bulan minggu yang ke-9. Okay, untuk due date deadline nanti Madam akan finalize semula tarikh-tarikh tersebut dan Madam akan beritahu kamu bila yang kamu akan kena hantar projek dan e-folio ini. So ini adalah tajuk-tajuk projek. Dia ada 20, tak silap saya. Atas slide Madam 20 tajuk. Contohnya kempen bahaya vape ataupun rokok, kempen beli barang buatan Malaysia, kempen tahun melawat Malaysia 2020, kempen kesedaran kepupusan hidupan liar, kempen kesedaran bahaya denggi, kempen jom sehat, kempen perangi wabak pandemik, kempen kesedaran isu perkauman, kempen anti dadah, kempen pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, kempen kesedaran autism, kempen anti berita palsu, kempen kesedaran penggunaan plastik, kempen kesedaran wabak pandemik, kempen kesedaran pemanduan berhemah, okay, dan sebagainya. Okay, yang ini kita akan undi juga. Ini adalah rubrik-rubriknya. Kamu boleh baca sendiri. Okay. Alright. So untuk pembentangan ini adalah daripada tajuk projek. Apa yang kamu buat video animasi dan juga mini kajian, itu yang akan kamu bentangkan. Okay. Dan sebab itulah dia perlu di-upload di YouTube channel supaya kita nak tengok jumlah viewer yang kamu dapat dan juga sekiranya ada komen daripada viewer. Okay. Masa pembentangan adalah 15 minit sahaja. Alright. Okay. Setakat ini itu sahaja. Kita tengok contoh untuk kempen macam kempen membaca ni. Okay, ini adalah video animasi yang boleh kamu buat lah. Ini saya rasa kamu boleh buat lagi lebih bagus daripada ni lah. Ini basic saja ni.
Okey, itu sahaja berkenaan dengan pentadsiran kursus bagi subjek TU8 6022 Komunikasi dan Penyiaran Islam. Setakat ni ada soalan? Tidak ada siapa-siapa tanya soalan di ruangan chat. Maksudnya kamu faham Ada nak tanya soalan? Boleh on mic masing-masing. Kalau nak tanya Tak soalan. ada, madam. Tak ada. Bagus kamu ni. Madam, Ya. semua yang slide madam paparkan tadi, madam ada share ke dekat mana-mana platform nanti? Okey, Google semua Classroom slide yang saya paparkan tadi saya akan share di Google Classroom Alright. Okey. madam. Kamu ada Madam. masuk Google Classroom kan? Ada kan nama kamu di Google Classroom? Ada. madam. Okey, ada Ya. Okey, nanti madam akan share di Google Classroom. So, tadi nampak tak video tadi? Nampak. Video animasi tadi, nampak tak? Nampak, madam. Okey, Madam. itulah yang contoh untuk madam bagi contoh saja. Madam rasa kamu boleh buat yang lagi baik, boleh menggunakan PowerTune. PowerTune memang sangat mudah. Tapi madam tak pasti jugalah kalau PowerTune, kalau free trial dia dapat berapa minit. Okey, kalau free trial lah dapat berapa minit madam tak pasti sebab biasanya madam pernah buat menggunakan PowerTune buat animation. Tapi sebab kita beli trial tu jadi dia dapatlah dalam tempoh masa yang lama. Tapi kalau free trial tu madam tak pasti, kamu kena explore lagi lah. Okay. And then video scribe. Ada satu lagi apps untuk animation iaitu video scribe. Okay, video scribe kamu boleh cari di website. Video scribe juga untuk animation. PowerTune juga untuk animation. Okay. Yang penting untuk kempen ni sebab kita di era pandemik ni sebenarnya kita tak boleh nak buat video secara macam kita jumpa kawan-kawan kita berlakon dengan kawan-kawan kan, kita record, tak boleh kan. Jadi kita terpaksa menggunakan animation lah untuk memaparkan idea kita tu. Okay. Dan sebab tu saya suruh kamu berbincang dengan ahli-ahli kumpulan anda. Anda boleh menggunakan WhatsApp video call tu yang boleh 8 orang tu. Okay, boleh bincang dekat situ ataupun anda juga boleh menggunakan Google Meet. Okay, masuk Google Meet, ada akaun, kamu boleh share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan boleh masuk semula dekat Google Meet dan boleh berbincang kat situ. Okay, so macam-macam cara boleh untuk buat assignment supaya lebih mudah, lebih siap dengan cepat. Okay, so ada apa soalan lagi? Okay, ada, madam. Austin okay? Okay. Line kamu Madam. Okay, madam. Madam. Kamu di bilik. Madam. Ya Irfan. Ya Irfan. Ya. Saya maafkan saya tadi sebab keadaan saya akan gunakan telefon tadi, madam, tapi audio tak berfungsi, madam. Oh, okey, tak apa. Watson ada tak Watson dalam ni? Watson ada? Watson Ada, madam. Ada. Ada Dia ada masalah lain sikit tadi, madam. Okey. Pemirsa ada Dania Erisha. Tidak tahu. DAT 5B, DAT 5B, Dania Erisha. Tak DAT pasti lah, 5B, madam. tak Tidak pasti. pasti. Madam. Cynthia ada Cynthia anak Ada dia, madam. Ada, madam. Okey, alright. Kalau tak ada apa soalan, madam masa setakat itu saja untuk hari ini. Okey, siapa-siapa yang line tak okey, terkeluar tadi, jangan risau. Madam dah record session ni, kamu boleh tengok balik di YouTube. Nanti madam akan bagi link Dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Seperti biasa, kelas 1 jam madam tak akan buat live. Kita akan menggunakan sepenuhnya WhatsApp dan juga Google Classroom. Dan kelas 2 jam madam akan buat live di Webex. Okay? Okay, madam. Alright. Okay, sila buka webcam anda. Madam nak snap picture kejap. Snap picture lah, nampak muka sikit. Masuk YouTube tau, nanti glamour kamu. Okay. Okay, buat peace. Okay. One, siapa ada tu buka kamera? Okay, one, peace. 1, 2, 3. Okay. Freestyle 1, 2, 3. Alright.
Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye, Madam. Bye-bye. Okey, boleh end meeting Madam. Okey, terima Yeah. kasih.